مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وخصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي، وإلى الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita baca selama syifa dengan yang supaya Allah Ta'ala berikan kesehatan dan juga kesembuhan zahir dan batin kita, jasad dan juga rohani kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله
وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayanda bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya dulu, kini dan selama-lamanya. Setiap detik dan saat kita memujinya di atas segala limpahan nur ma'rifah, nikmat-nikmat yang dicurahkan oleh Allah kepada diri kita. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah kerana kita telah pun memasuki hampir kepada separuh daripada bulan Rajab, dan sedar tidak sedar yang mana Ramadan bakal menemui kita kurang sahaja, lebih kurang 45 hari sahaja lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita di dalam bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan al-Mubarak, Ramadan bulan keampunan, bulan keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab kita Risalatul Mu'awanah wal Muzaharati wal Muwazirati lil-Raghibin minal Mu'minin fi Suluki Tariqil Akhirah lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum daripada kita kembali kepada penerangan yang disampaikan oleh musanniful kitab kita, jadi kita sambung sedikit perbahasan tentang pembahagian malam yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Keenam, yaitulah menghidupkan malam dengan qadar 4 atau 2 rakaat, 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menerangkan kepada kita tentang pembahagian malam yang boleh kita lakukan supaya kita dikategorikan sebagai ahlul laili. Ahlul laili, apa makna ahlul laili? Ahli ataupun orang yang mendirikan malam. Nah, kerana waktu malam itu ada rahsia dia, ada hikmah dia yang Allah Ta'ala simpan dan Allah Ta'ala sembunyikan kepada hamba-hambanya yang mendirikan malam. Jadi cuba kita ingat balik apa yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi di antara tingkatan-tingkatan ataupun pembahagian bagi mereka yang ingin menghidupkan malam, ada beberapa martabat, beberapa bahagian. Yang pertama iaitulah mereka yang menghidupkan ke semua malam, ataupun kita kata sepanjang malam itu diisi dengan ibadat dan juga ketaatan. Itu yang pertama lah. Jadi jangan kita pelik, ada orang siapa tak tidur sepanjang malam duduk buat ibadat, duduk buat ketaatan kepada Allah. Jadi itu nafsu kita kata pelik itu mustahil kan? Sebab perlu kita ingat para arif billah, para ahlillah, seperti mana yang disebutkan oleh ulama. Apabila nur ma'rifah telah menerangi hati mereka, yang ni biasa perkataan yang disebutkan oleh setengah daripada para sufi. Apabila mereka sudah mencapai satu tingkatan melakukan ketaatan bukan lagi dengan kesedaran. Apa makna kesedaran? Mereka sudah fana
dengan Allah, fana dengan cinta. Fana, hilang segala perasaan keduniaan di hati dia. Nikmat nak buat maksiat, nikmat kepada perkara-perkara yang melalaikan, hilang. Allah Ta'ala dah bersihkan hati mereka tu, sehingga ketika tu kenikmatan yang ada dalam hati mereka hanyalah ketaatan kepada Allah. Jadi hiburan bagi ahlillah ni kita kata dua je. Pertama, dia memuja Allah, maknanya dia meninggikan Allah, mengagungkan Allah dengan tasbih, dengan tahlil, dengan zikir, dengan tahmid, apa lagi. Maknanya dia puja Allah. Dia terhibur dengan zikir yang dia lafazkan kepada Allah. Yang kedua, hiburan bagi ahlillah ni, dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun boleh juga kita kata memuja Allah tu melalui dengan bacaan Al-Quran. Terhibur dia dengan mengaji. Lepas mengaji, seronok dia. Jadi kita ni mengaji juga, tapi bukanlah menjadi satu keseronokan. Maknanya mengaji tu jaga-jaga. Kalau hak boleh istiqamah 2 muka satu hari itu pun dah kira bagus dah. Dah kira comel dah bagi orang awam. Tapi bagi ahlillah dah, bahkan kalau setengah orang hak menghafal Quran itu, sekurang-kurang dia kena murajaah Quran tu satu hari 1 juzuk. Hak tu hak paling nipis tu. Mana 30 hari khatam 30 juzuk. Hak pertengahan sikit 5 juzuk satu hari. Jadi orang yang boleh baca Quran 1 juzuk sehari, 5 juzuk sehari ni, dia sudah tentu ingat Quran itu di dada. Dan Quran itu sudah menjadi sebahagian daripada darah daging dia. Tak mungkin kita orang yang tak pernah mengaji Quran mampu untuk habiskan 5 juzuk sehari. Pada adatnya begitulah. Tapi kalau ada pertolongan daripada Allah, itu tidak mustahil, boleh terjadi sahaja. Cuma pada adatnya tak logik lah kita kata. Sebab apa? Sebab dia baca pun jarang-jarang, bahkan baca tu dalam keadaan yang merakak, manakah mungkin dia nak habiskan 5 juzuk satu hari. Tapi bagi orang yang dah hamilul Quran, orang hamalatul Quran, pelajar-pelajar yang ada di madrasah misalnya, sebelum dia ambil syahadah satu hari 30 juzuk tu, dia dah memulai Quran selama 40 hari 40 kali khatam. Maknanya sebelum dia boleh pergi kepada syahadah satu hari 30 juzuk, mula daripada subuh hari ni hingga subuh keesokan hari tu, sebelum nak sampai ke tahap tu kemasyian dia tu, masyi ni istilah orang ngapa Quran sekurang-kurangnya dia dah 40 kali dah ataupun 40 hari tu, sebelum daripada dia diuji dengan ujian syahadah tu, dia dah melazimi diri dia tu satu hari 30 juzuk. Aku mana dia baca? Maknanya maksud tu jangan kita petikkan. Memang hak tu hak menjadi amalan dan juga rutin dia. Jadi sebelum daripada dapat satu hari 30 juzuk tu, maknanya mungkin kalau tadi kita kata satu hari 1 juzuk, satu hari 5 juzuk, mungkin dia lebih lagi, satu hari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam, kemudian naik lagi satu hari 1 kali khatam, sehinggalah dia diuji dengan ujian syahadah di hadapan para guru dan juga para murabbi dia lah. Itu orang yang menghafal Quran. Jadi hiburan mereka tu tak ada benda lain, hanyalah mengaji Quran, mengaji. Yang kedua adalah memuji Rasulullah, sama ada dengan perbanyak selawat kepada Rasulullah ataupun madih, memuji Nabi melalui qasidah, memuji Nabi melalui insya. Bukan makna mesti kena bergenda, mesti kena ada macam hak zaman hari ni kita tengok, bukan begitu. Maknanya pujian dia tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hiburan, dan itu jugalah sebahagian daripada ibadah.
kelazatan dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi apabila satu tahap para ahlillah ini melakukan ketaatan, ketika itu mereka bukan lagi melakukan ketaatan itu dengan kekuatan fizikal yang ada pada diri dia, tetapi mereka melakukan ketaatan dengan nur, cahaya, ilham, pertolongan yang Allah Ta'ala limpahkan dalam hati dia. Bila kita buat satu ketaatan ni dengan nur, dengan cahaya, maka ketika tu kita akan tenggelam dalam cahaya ma'rifatullah, cahaya ilahiyah. Sebab itu kalau kita berzikir, contoh kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, selama mana hati kita tu masih mengingatkan makhluk, mengingatkan dunia, mengingatkan masalah kita kata, dan kita tidak mengosongkan hati kita, jiwa kita, rohani kita selain daripada Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan memasukkan cahaya dia, asrar dia, rahsia-rahsia dia, limpahan-limpahan dia ke dalam hati kita. Sebab tu kita berzikir tapi hati kita lalai, hati kita tak dapat kenikmatan. Tambah pula dengan kejahilan tentang ketuhanan. Jadi ilmu dia mesti seiring dengan ketaatan. Kena belajar ilmu mengenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, maka kita tahu yang kita ni fakir, kita ni hamba, Tuhan ni kaya. Biasa orang belajar ilmu tauhid dia panggil istighna. Makna ketuhanan itu istighna an kulli ma siwa wa iftiqar an kulli ma ada. Tuhan ni terkaya dia, maha suci dia, mana tak beranjak dia daripada tiap-tiap sesuatu selain daripada dia. Istighna an kulli ma siwa. Tuhan tak berhajat kepada taat kita, Tuhan tak berhajat kepada perbuatan yang dia lakukan, Tuhan tak berhajat kepada perkara-perkara yang dia buat, yang dia jadi. Kerana apa? Kerana setiap makhluk itu, hamba itu, selain daripada Allah Ta'ala itu fakir, berhajat, berkehendak, memerlukan, bergantung harap kepada dia. Istighna an kulli ma siwa wa iftiqar, berhajat, berkehendak, fakir kita ni kepada dia, zat yang maha kaya, zat yang ada tiada mula dan adanya itu tiada penghujung, tiada menerima kebinasaan. Al-wajib al-wujud, zat yang wajib ada. Jadi bila kita berzikir, termasuklah kita kata dalam ibadat kita ni, dalam sembahyang kita, kita sembahyang kena kosongkan hati kita ni daripada ingatan selain daripada Allah. Lepas tu khusyuk ni ialah dia ada tingkatan-tingkatan dia. Khusyuk bagi orang awam, secara mana yang dikatakan khusyuk? Mana dalam hati dia tu fokus dia sedar hak dia tu dalam sembahyang. Khusyuk tu sekuat-kuat khusyuk kita kata. Tapi para awliya, para sahabat, para anbiya, khusyuk dia lain, tak sama macam kita. Seperti mana riwayat yang menyebutkan orang sahabat melihat keadaan Nabi SAW beribadat pada waktu malam, baginda itu terngesok-ngesok mengaji Al-Quran. Ketika dalam sembahyang dia teresok-esok suara terdengar hingga kedengaran bunyi hingusan ataupun kita kata bunyi esokkan Rasulullah SAW di dalam melakukan ketaatan. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi kenikmatan dalam hati dia. Tuhan bagi ma'rifah, Tuhan bagi kelazatan, Tuhan bagi kesedapan dia bersama dengan Tuhan. Kerana hati dia kosong daripada mengingati selain daripada Allah. Hati dia penuh dengan ingatan kepada Allah. Jadi kita ni kadang-kadang kita cuba-cuba juga, nak ingat. Tapi dalam cubaan kita, dalam ingatan kita tu, terkandah juga.
duk mari mikir juga. Jadi lagu mana ni? Makna rohani kita tu setakat tu lah, kekuatan limpahan Allah Tuhan bagi setakat tu lah. Tak boleh nak pergi lah, tak boleh nak pergi lah. Sebab apa? Sebab hati kita ni belum fanat lagi. Hati kita ni masih lagi berdaki dengan benda-benda yang selain daripada Allah dan sebagainya. Baik. Jadi jangan dipertikaikan cara ahlillah ni beribadat. Jadi memang itu rezeki yang Tuhan beri kepada dia. Bahkan keberkatan waktu yang Allah Ta'ala beri kepada para ulama kita dulu dengan kita tak sama dah. Tengok Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala memberkati umur dia tu. Dia meninggal awal. Imam Nawawi wafat lebih kurang umur 30 tahun. Mana muda, tak sempat dia nak berkahwin. Tetapi kitab yang ditulis oleh beliau, kita mengaji seumur hidup kita pun boleh tentu khatam, boleh tentu habis. Begitu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sehari dua ni duduk gagal di media sosial kita lah, di Facebook. Orang pelakek Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i tidak tepat. Jadi ni orang panggil penyakit umat sekarang ni lah. Sebab apa? Sebab ada kepala. Iyalah, setiap ulama yang mujtahid itu, dia ada orang panggil tahap keilmuan dia yang dia mampu untuk berijtihad tanpa dia bertaklid, tanpa dia menggunakan kaedah yang dia pelajari oleh guru-guru dia. Sebab apa? Sebab kemampuan dia, kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Kita zaman hari ni tak ada dah mujtahid mutlak. Betul, pintu ijtihad tu terbuka sehingga hari kiamat, tak pernah ditutup oleh Allah. Tapi nak cari satu orang mujtahid yang mana darjat dia tu mencapai darjat mujtahid mutlak, seperti mana yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Tidak ada satu orang. Imam Syafi'i rahimahullah, dia belajar daripada kecil bagaimana Allah Ta'ala muliakan beliau. Umur 10 tahun sudah khatam Al-Quran 30 juz. Umur 15 tahun guru dia Imam Ahmad Baghdad, tak silap, ketika dia berada di Mekah, telah memberikan izin kepada dia untuk mengeluarkan fatwa. Dan waktu tu dia telah pun menghafal keseluruhan hadis-hadis di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Lebih kurang ada 18,000 hadis. Gitulah dahsyatnya keilmuan, kecerdasan, kepintaran yang Allah Ta'ala anugerah kepada imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga waktu dia kecil tu, umur 10 tahun belah-belah, kita kata, kita hari ni anak-anak umur 15, hamba sendiri lah, tak tahu apa, buta huruf, maknanya tak kenal lagi pengajian kitab apa ni, maknanya duduk cara kau main kau sekot dia, gitulah. Kalau anak muda lah ni, kat cara kau main telefon, cara kau main handset, cara kau main Facebook, TikTok, apa gitulah. Maknanya beza kita ni ada sekarang dengan mereka, para salafun salih. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, sedikit sebagai pengajaran, bagaimana waktu dia remaja tu, dia ni seorang yang miskin. Dia bukan orang yang senang, susah dia nak belajar ilmu ni. Hingga dia mengumpulkan tulang-tulang, mengumpulkan kertas-kertas hak telah diguna, tapi masih ada ruang-ruang kosong. Kalau kita kata ni kertas ada ni. Oh, kita tak ada apa-apa, kita rupa tahu lah. Tapi tak, bagi Imam Syafi'i, dia ambil kertas yang dibuat yang masih ada lagi tempat kosong, hak boleh dia dobik, hak dia tulis, dia guna sebaik mungkin. Dia tulis segala kalam-kalam, segala nota-nota, kita kata dia belajar daripada guru-guru dia. Sehingga disebutkan di dalam bilik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu dia remaja ni, dipenuhi dengan tulang-belulang, dipenuhi dengan kulit-kulit dan juga kertas-kertas yang digunakan sebagai ilmu dan juga catatan. Itu dahsyat Al-Imam Syafi'i.
Sehingga bila dia pergi ke Madinah, setelah dia berada di Mekah, waktu dia nak belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik ni dia mengajar di Madinah. Bila dia sampai di Madinah, Imam Malik ni macam tidak memberi izin lah. Sebab seolah-olahnya Imam Malik kata, mari mana budak ni? Mari-mari nak masuk dalam halaqah Imam Malik rahimahullah. Sedangkan waktu tu hak belajar dengan Imam Malik ni kita kata tok guru. Tok syekh, hak besar-besar, hak hebat-hebat dah. Tiba-tiba mari satu budak nak belajar kitab Muwatta dengan Imam Malik. Maknanya ketika tu Imam Malik ni macam tidak mempertikaikanlah kepintaran, kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kerana usianya masih muda ketika itu. Akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membacakan satu persatu penulisan kandungan hak terdapat dalam kitab Muwatta Imam Malik. Terkejut Imam Malik. Mana kata satu orang yang muda, anak yang masih remaja, kita kata mampu untuk menghafaz keseluruhan, bukan sebahagian, bukan sepotong, bukan satu dua hadis dah. Sehinggalah bila Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menguasai, mana mengambil manfaat, menguasai segala ilmu yang diajar, yang dimiliki oleh Imam Malik, lalu dia berhijrah ke Baghdad. Sehinggalah yang terakhir Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpindah ke Mesir dan wafat di sana. Bagaimana para ulama menceritakan tentang kebijaksanaan, kepandaian, kerana Al-Imam Syafi'i ini dia menggabungkan dua aliran. Pertama Ahlul Ra'yi, yang kedua Ahlul Hadis. Kerana Imam Abu Hanifah ni sebelum daripada Imam Malik, dia yang paling awal di antara 4 ulama mujtahid mutlak. Setelah mana Imam Abu Hanifah ataupun Imam Nu'man bin Thabit nama dia wafat, maka ketika itulah lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi bagaimana Al-Imam Syafi'i ini mampu menguasai ilmu, akhirnya dia berpindah ke Mesir, dan ketika itu dia mampu berijtihad. Jadi orang zaman sekarang kadang-kadang dia tak faham apa makna ijtihad. Adakah boleh kita kata bila kita bentangkan sesuatu masalah, macam orang ketika kunut subuh tu hak sahih ni, jadi dia nak main sahih saja apa tu, hak sahihnya Nabi tak baca. Ada pun hak biasa dilazimi oleh mazhab Syafi'i, pengikut-pengikut mazhab Syafi'iyah kita lah, kita kata itu adalah satu perkara yang dhaif, satu perkara yang bid'ah, dia kata. Jadi orang ni dia tak erti. Kerana satu-satu ijtihad oleh para mujtahid, dia tidak akan membatalkan ijtihad yang lain. Contoh, Imam Malik dia punya ijtihad, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya ijtihad yang berbeza. Maka ijtihad yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini tidak akan membatalkan sekali-kali ijtihad yang dibuat oleh Imam Malik. Bahkan cara berijtihad tiap-tiap ulama itu juga berbeza, tak sama. Jadi hari ini ada orang kurang ajar. Dia kata Syafi'i sendiri pun panggil Syafi'i gitu. Dia kata ada dua kaul qadim, kaul jadi. Kaul qadim ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad, dan kaul jadi ketika Al-Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi dia tak faham. Lepas tu dia ambil lah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa perkataan Imam Asy-Syafi'i? Iza asahul kitab fahuwa mazhabi, ataupun iza asahul hadis fahuwa mazhabi. Apabila ada satu hadis yang lebih sahih, iza asahul hadis fahuwa mazhabi, maka itulah mazhab. Bahkan dia naqalkan, dia ambil perkataan Al-Imam Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i?
kalau kamu dapati ada satu hadis yang lebih sahih berbanding dengan pendapat aku, pandangan aku, maka mu lemparlah pandangan aku ni ke dinding. Oh, jadi dia tak faham, kan? Ah, dia tak faham. Jadi seolah-olahnya dia tu dah terror lah. Dah lebih hebat pada Imam Syafi'i lah. Sebab apa? Sebab bila dia dapat satu-satu pandangan di sisi dia, kan? Bagi dia lah, pada sangkit dia, pendapat dia paling besar, paling tepat. Jadi dia nak lepas ni semua pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Kononnya tidak tepat, kononnya dhaif, lemah dan sebagainya. Lepas tu dia pun bila orang marah, bukan hamba kata Al-Imam At-Tabari kata. Pandai pula dia sandar kepada imam ulama yang lain lah. Dah Al-Imam At-Tabari itu layak dengan kedudukan dan keilmuan dia kalau dia nak memperendahkan ataupun dia tidak bersetuju dengan satu-satu ulama mujtahid, kan? Lepas tu kita layak untuk cakap gitu, tak layak, kan? Jadi bila satu orang tokoh, ustaz atau doktor kau, kan, cakap lagu tu tanpa diberikan penjelasan yang sebaik mungkin, akan membuka ruang bagi para juhalat. Sebab hak berlaku sekarang ni orang-orang juhalat hak banyak nak mengulas. Ni mufti netizen. Mufti netizen di alam Facebook. Tenang gitu. Semua benda dia nak tikar. Hak ulama-ulama hebat lagi dia tikar. Apatah lagi kalau ustaz-ustaz hak mengajar di meja-meja ni, tu lagi lah. Debek dia kata. Kalau berstakat Ustaz Al-Hari dulu, ke dia sangat. Maknanya dia membuka pintu perpecahan di kalangan masyarakat. Orang semakin pening. Akhirnya orang kata tak kisah, kan? Munuk setu binimu pun tak ada batas semaya. Hak pandangan dalam mazhab Syafi'i tu, hak tu pandangan yang lemah. Hak kuatnya dan hak sahih hadisnya tak batas semaya. Sebab Nabi pernah menyentuh Aisyah. Dia bujuh lagu tu. Jadi dalam hadis tu pun pemahaman di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i la masa setuh, tapi dengan makna berlapik. Di sisi mazhab yang lain seperti Abu Hanifah dan sebagainya, mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya setuh dengan makna setuh sungguh. Jadi berbeza begitu. Adakah membatalkan ijtihad hak ada dalam pandangan mazhab Syafi'i yang kita pegang, yang kita belajar? Dah, tidak membatalkan. Dan tak boleh kita nak kata hak tu hak lebih kuat, hak tu hak lebih rajih, hak tu hak paling sahih. Tak boleh. Sebab kalau kita beramal dengan fiqh yang demikian, dia panggil apa? Tatabbu' rukhsah ataupun talfiq mazhab. Dia kata dia ikut pandangan ulama, dia ikut pandangan ulama mazhab, bukan dia tidak bermazhab. Kalau kita kata dia ni tidak bermazhab, dia marah. Ambo bukan kata ambil pandangan sendiri, tak, ambo ikut pandangan mazhab juga, kan? Jadi pilih sesuka hati, setengah-setengah pandangan, hak setuju dengan hawa dia, hawa nafsu lah kita kata, kan? Hak ni orang panggil orang yang tatabbu' rukhsah, orang yang bermudah-mudah dalam masalah agama. Maka batil, tak boleh punah jadi rosak ibadat kita, kan? Berwuduk ikut wuduk mazhab Syafi'i, tiba-tiba dalam bab bersentuhan dengan isteri, nak pakai mazhab lain, kata tak batal. Lagu mana lagu tu, kan? Jadi gitulah, kan? Jadi carilah guru yang sebenar, guru yang betul-betul tidak hanya berpandai berkata qala Allah qala Rasul, tetapi guru yang punya sanad kefahaman dan perguruan daripada guru-guru sebelum-sebelum dia. Sebab kita dalam belajar ni, kalau sekadar untuk buat kajian mabahis, kita kata, orang yang belajar di universiti, yang boleh menyelesaikan tesis-tesis tu pun, dia mabahis. Sebab ilmu ni kalau konteks akademik, kita kata, memanglah luas. Bahkan kita boleh sahaja
mengambil pandangan-pandangan hak di luar daripada agama Islam sendiri. Boleh. Sebab kita nak menulis satu tesis, satu maklumat. Tapi adakah agama ni begitu cara dia? Dah. Bukan semata-mata begitu. Nah, macam orang duk belajar di universiti. Kita tidak menyalahkan sistem universiti. Silakanlah belajarlah. Sebab ada kelebihan dia itu sendiri. Tapi ilmu agama yang kita dapat ni bukan hanya di kitab, bukan hanya di maklumat, tetapi perlu kepada sanad kefahaman. Hak kita mengaji ni sama dok seperti mana hak guru kita faham, hak guru kita ajar. Kemudian hak guru kita ajar tu sama dok mengikut gapo dia hak guru dia ajar. Sehinggalah kepada musanniful kitab kita kata. Hak tu agama, hak tu kefahaman yang perlu diluruskan. Hak perlu kita ambil. Kalaulah kefahaman agama ni boleh diambil ikut dah, koksi ikut dah, kan? Dia mau belajar kat YouTube, tengok kat Google, search masalah ke dia tak faham, selesai masalah jadi bunuh, kan? Lahirlah golongan man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang tafsir Quran mengikut kepala dia sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka buatlah persiapan untuk masuk ke dalam neraka. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, kita kembali sedikit kepada kitab kita. Baik, yang kedua menghidupkan setengah malam, yang ketiga menghidupkan sepertiga malam, yang keempat menghidupkan seperenam atau seperlima malam, yang kelima tidak memerhatikan kedua ini kerana boleh menjadi sukar atau berat baginya. Jadi ada dua cara, iaitu yang kelima tu Imam Ghazali gariskan. Yang pertama menghidupkan awal malam sehinggalah dia rasa ngantuk datang, lalu dia tidur, dia bangun, dia sembahyang, kemudian dia tidur, kemudian begitulah ada. Kemudian yang kedua dia tidur di awal malam, dan bila tidurnya dirasa cukup, maka orang ini akan bangun dan meneruskan ketaatan dia sehinggalah dia sudah tidak tidur lagi. Baik, yang keenam menghidupkan malam dengan pada 4 atau 2 rakaat. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, sallu minal laili sallu arba'an sallu rak'atain. Solatlah di sebahagian malam, solatlah 4 rakaat, solatlah 2 rakaat. Maknanya sekurang-kurangnya kita kata hak kena ni jangan tinggal 2 rakaat pada tiap-tiap malam, kan? Macam kita di masjid ni kan, lepas maya isyak tu tahanlah sekejap, kan? Lorak atau lagu mana tu semaya ba'diyah isyak dulu, lepas tu baru lagi, kan? Kalau nak molek lagi kan, tambah dengan solat witir, ataupun paling malas lah kita kata, pas malas malam ni kan, semayalah 1 rakaat witir, cukup dah, kan? Jadi sudah dikira sebagai orang yang mendirikan malam. Baik, dalam Sunan Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istayqadha min al-laili wa ayqadha imra'atahu fa salliya jami'an rak'ataini kutiba laita idzin min adh-dhakirin Allah katsira wa dzakira." Barang siapa yang bangun malam dan membangunkan isteri dia, lalu keduanya salat bersama 2 rakaat, maka malam itu keduanya dicatat termasuk di antara golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab, az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat, orang laki-laki dan orang perempuan yang banyak berzikir, yakni mengingat dan menyebut Allah. Talhah bin Musarrif memerintahkan keluarganya agar solat malam, dan dia berkata, solatlah 2 rakaat kerana sesungguhnya solat di malam hari meleburkan dosa-dosa. Ini adalah cara membahagi malam. Maka hendaklah setiap orang yang beriman, setiap muslim itu memilih apa yang dianggapnya mudah untuk dirinya. Pilihlah, seperti mana yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bila sukar dan payah baginya bangun di tengah malam, maka kalau payah juga, memang kita kata ni tak sedar lah, ataupun payah, maknanya keimanan kita secara tu kita kata dah, fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala kata bertakwalah kepada Allah mengikut kadar kemampuan kamu tu. Maka tidak sepatutnya dia mensia-siakan
Dua keadaan. Ni sekurang-kurang ataupun kita kata keadaan yang ketujuh, tingkatan yang ketujuh, martabat yang ketujuh. Apa dia? Tidak mensia-siakan waktu di antara maghrib dan isya. Ni waktu keemasan. Ni pun kita cerita dah dulu. Jadi waktu maghrib dan isya ni waktu yang ada kelebihan yang tertentu. Waktu kita buat, waktu ni juga dipanggil waktu ghafil. Waktu orang ramai dalam kelalaian. Sebab tu waktu ni juga kita disunatkan semaya sunat awabin, sunat orang yang nak bertaubat kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana pada waktu maghrib dan isyak ni kebanyakan keseluruhan, kebanyakan lah kita kata, keseluruhan. Kebanyakan orang ni dia lalai. Kalau orang buka pasar malam, kadang-kadang masa tu lah dia nak nego. Tak tahulah tempat kita ni nak ke mana. Maknanya waktu tu lah orang mari beli. Kalau orang nak balik kerja masa tu jugalah duduk atas jalan, jam dan sebagainya. Jadi maghrib dengan isyak ni kalau boleh jangan kita sia-siakan. Isilah dengan pengajian macam ini, isilah dengan zikir, dengan wirid, dengan mengaji dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua, dia menghidupkan dan juga waktu sahur. Waktu sahur dipanggil waktu akhir malam, permulaan siang lah. Jadi sekurang-kurangnya kita jangan tinggal semaya subuh berjemaah. Kalau masjid kita ni boleh buat geng subuh Jumaat comel, kempen sekali. Nak tengok berapa puluh ribu boleh mari cukup dah, 18,000 macam di Johor tu. Maknanya buatlah program yang baik seumpama begitu. Mana kita kempen orang suruh mari semaya subuh. Jadi semaya subuh tu pahalanya seperti mendirikan sepanjang malam bagi mereka yang berjemaah lah. Ataupun kita nak isi lagi sebelum subuh tu 2 rakaat sunat. Raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ingat hadis Nabi tu. 2 rakaat sebelum daripada sembahyang fajar, sembahyang subuh lebih baik daripada dunia dan juga sekalian isinya. Maknanya orang yang benar-benar kaya ni orang yang mendirikan solat sunat qabla al-fajr, sebelum subuh. Jadi 2 waktu ni, maghrib dengan isyak dan juga waktu subuh, kerana kedua-duanya itu dipanggil sebagai awal dan akhir malam. Maghrib ni permulaan ataupun awalnya waktu malam, dan juga subuh tu dipanggil pengakhirannya waktu malam. Maka jangan kita tinggalkan. Dan inilah adalah tingkatan yang ketujuh. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang mendapatkan kesulitan untuk bersuci di malam hari, baginya salat dirasa berat, maka hendaklah duduk menghadap qiblat dan berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakatnya untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.